disebut di dalam asar. Asar tak ada alif. Asar, bukan asar. Auhallahu ila nabi min anbiya'i bani Israel an qala li qaumik an qul li qaumik auhallahu ila nabi min anbiya'i bani Israel an qul li qaumik إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحلون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون أخرجه ابن أبي حاتم. Artinya Allah mewahyukan kepada seorang nabi. Kalau seseorang tak ada alam ila nabiyyin. Kalau seorang ada alam an-nabi. Dia baca dua. Di kalangan nabi-nabi Bani Israel tak disebut nama nabi itu kerana Allah Ta'ala lantik ramak nabi-nabi kalangan Bani Israel. Bani Israel ialah anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Katakanlah kepada kaummu, tiadalah di kalangan penduduk sesebuah kampung dan penduduk sesebuah rumah yang berada di dalam taat kepada Allah, lalu mereka terbalik kepada mengerjakan maksiat, malaikat Allah memalingkan dari mereka apa yang mereka suka kepada apa yang mereka benci. Dengan makna taat kepada Allah mendatangkan berkat kepada negeri dan kepada rumah keluarga. Begitulah sebaliknya, durhakakan Allah, lawankan Allah menyebabkan celaka. Tidak ada berkat kepada rumah dan keluarga dan kepada negeri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana asar itu menempati firman Allah Ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu. Dan kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan kepada penduduk negeri itu keberkatan yang banyak, sama ada turun dari bumi atau keluar dari bumi atau turun dari langit. Tetapi mereka mendustakan petunjuk Allah. Dengan makna bila negeri ataupun keluarga taat kepada Allah, Allah Ta'ala mengurniakan berkat. Lawan Allah menyebabkan tidak ada berkat. Walaupun ada kesenangan, kesenangan tidak mendatangkan faedah dunia dan akhirat. Senang sementara waktu saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Muttafaqun alaih. Artinya, setiap anak yang dilahirkan diperanakkan di atas sifat fitrah, yakni semula jadi yang bersih. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya
atau menasranikannya atau memajusikannya. Menunjukkan bahawa ajaran Islam menegaskan bahawa anak-anak yang dilahirkan bersih daripada dosa. Ini ajaran Islam. Lain dengan ajaran Kristian. Kristian menganggap najis, kotor, maka dimandikan. Kita hanyalah dari segi darah itu saja, tapi hatinya adalah bersih. Anak-anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan fitrah, suci bersih. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, ataupun jadi Nasrani, jadi Kristian, ataupun jadi Majusi, jadi musyrikin yang menyembah api dan sebagainya. Menunjukkan bahawa anak yang dilahirkan laksana kain putih yang tak ada apa-apa warna. Selepas itulah diwarnakan anak-anak itu dengan pendidikan, dengan ajaran, dengan keadaan sekeliling dia yang mempengaruhi pikiran dan cara hidup dia. Menunjukkan manusia ini adalah fitrah, sifat semula jadi, bersih. Bahkan Quran mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kau tanya mereka, orang kafir, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Allah adalah kepercayaan asal bagi manusia, kepercayaan fitrah. Apabila dia dalam keadaan kesusahan, tidak ada apa lagi yang boleh menyelamatkan diri dia, pada masa itu dia balik pada fitrah, semula jadi percaya kepada Allah. Begitulah dengan akhlak dan perangai. Semula jadinya adalah baik, kemudianlah yang mengotorkan perangai, akhlak dan pegangan itu. Dengan sebab asuhan, dengan sebab didikan, dengan sebab ajaran dan keadaan keliling dia. Di samping adanya perkara-perkara tabi'i, yang ini semula jadi dalam terbentuknya akhlak manusia, maka unsur-unsur dari luar, itu salah saja tu, bukan lam, bukan luar, memberi kesan yang sebenar sehingga terbentuk akhlak dan perkara tabi'i mungkin berubah dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang menanamkan akidah, kepercayaan ke dalam hati, yang menjadi pemerintah pada seluruh jasad, seluruh tubuh manusia, di mana hati dan fikiran memerintah tubuh badan dia, sama ada buat baik ataupun buat jahat. Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mengubah akhlak manusia yang keras sehingga meninggalkan akhlak-akhlak jahiliyah dan membuangnya habisan untuk diisi dengan akhlak Islam. Apabila tertanamnya akidah yang sebenar yang mengalihkan segala sifat jahiliyah, sama ada tabi'i, semula jadi, atau kasbi dengan usaha. Artinya Allah Ta'ala telah menunjukkan dalam sirah nabawiyah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran telah berjaya mendidik bangsa Arab yang terkenal dengan keras. Orang Arab yang hidup di padang pasir, yang tidak ada air dengan mudah, yang tidak ada makanan dengan mudah, menyebabkan mereka jadi keras, bengis, merompok, menyamun, membunuh di antara satu sama lain, sehingga sampai ke peringkat mengambuh anak perempuan hidup-hidup, kerana anak perempuan tidak ada guna untuk berperang, menyusahkan saja. Dibunuhnya anak perempuan itu kerana semangatnya nak berperang, nak merampok, nak menyamun. Itu jahatnya orang Arab. Mereka dalam keadaan buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang
juga tak tahu baca, tak tahu menulis macam mereka. Dia beri ilmu mukjizat Al-Quranul Karim. Dia baca Al-Quran itu. Hanya sedikit saja kalangan mereka yang tahu membaca. Tak ramai. Yang tahu membaca seperti Waraqah bin Naufal mengetahui ini adalah Rasulullah yang pernah diutuskan kepada umat-umat zaman dahulu. Dan dia beritahu kepada Nabi-Nabi zaman dahulu akan zahir Nabi akhir zaman yang menunjuk seluruh manusia, seluruh alam. Bukan satu umat saja. Quran dibaca. Kehebatan bahasa Al-Quranul Karim dan kehebatan pribadi Nabi SAW yang dididik oleh Al-Quran, keikhlasan dan kekuatan hatinya telah berjaya melembutkan hati-hati orang Arab yang keras sehingga mereka masuk Islam. Tengah berperang, berhenti berperang. Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Surah Al-Imran ayat 103. Artinya, dan ingatlah wahai orang Arab, orang yang beriman, termasuk yang kemudian ini perlu mengambil iktibar, akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, lalu menjadilah kamu dengan nikmat-Nya sebagai orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Dengan petunjuk Al-Quranul Karim adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab yang bermusuh di masa jahiliyah menjadi umat yang bersatu di atas nama akidah, di atas nama Islam. Mendengar firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelengkah, dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Dinyatakan persaudaraan itu, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka min 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bandingan persaudaraan di antara sesama orang Islam laksana anggota dalam satu jasad. Bila satu anggota sakit, semua anggota akan sakit, berjaga dan tak boleh tidur. Seperti anggota dalam satu jasad. Bila tangan sakit, mata tak boleh tidur. Mulut mengadu, tubuh demam. Begitulah bila kaki, ujung jari pun sakit, seluruh anggota akan berjaga. Itulah bandingan hubungan persaudaraan di antara orang-orang Islam. Tuhan puji dalam Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka meletakkan kepentingan saudara mereka lebih pada diri mereka, walaupun mereka dalam keadaan yang sangat berhajat. Di zaman Madinah dalam keadaan kemelesetan ekonomi, dikepung oleh semua negara yang kufur, orang-orang jahiliyah yang kafir. Bukan mudah nak dapat makanan, bukan mudah nak dapat bekalan. Diriwayatkan bagaimana sebuah rumah di kalangan Ansar
dia beri hadiah kepala kambing sebagai makanan. Oleh kerana dia sudah ada makanan, dia suruh isteri pergi pada jarang sebelah. Rumah jarang tu sudah ada makanan, suruh isteri pergi ke jarang sebelah. Yang rumah tu dah ada makanan, suruh pergi ke jarang sebelah. Akhir balik kepada rumah yang pertama. Sabab begitu sekali hubungan persaudaraan di antara mereka. Dalam satu peperangan, seorang sahabat yang hadir dalam peperangan menceritakan, seorang pahlawan Islam yang hadir dalam peperangan menceritakan, setelah selesai peperangan, dia mencari rakan-rakan dia yang luka di medan perang. Bertemu dengan kawan yang luka. Lalu dia tanya nak minum air. Dia pun nak keluar air, nak beri minum. Dengar yang luka sebelah lagi minta air. Pergi kawan tu. Dia pergi ke tu, nak beri minum, hak tu dengar pula minta air, beri ke kawan tu. Dia kata, beri kawan tu. Belum siapa, hak tu mati. Balik yang pertama mati, yang kedua mati belaka. Tak sebab minum air belaka. Ini adalah hebatnya persaudaraan Islam yang ditanam oleh akidah iman kepada Allah. Di kalangan orang-orang Arab yang terkenal dengan butuh huruf, terkenal dengan keras. Dengan kekuatan persaudaraan Islam inilah orang Islam telah berjaya menguasai umat-umat yang lain yang bukan Islam. Bila Nabi berhijrah di Madinah, masa di Madinah itu orang Islam Muhajirin, Ansar Aus dan Khazraj, kalau dicampur semuanya dibanding dengan orang bukan Islam di Madinah, kumpulan musyrikin yang masih menyembah berhala, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dicampur, jumlah orang bukan Islam lebih besar daripada jumlah orang Islam. Tetapi oleh kerana orang Islam bersatu di atas persaudaraan Islam yang disebut tadi, sedangkan orang Yahudi berperang sesama mereka, musyrikin berperang sesama mereka, maka orang Islam menguasai Madinah, memerintah, menguasai orang-orang yang bukan Islam yang lebih ramai daripada mereka. Ditunjukkan Islam yang adil dan baik, menyebabkan orang bukan Islam meninggalkan agama mereka, masuk Islam, sehingga habis penduduk Madinah jadi Islam. Yang degil melarikan diri keluar daripada Madinah, dan Islam berkembang lagi sehingga menjatuhkan kuasa besar Parsi dan Rom. Islam masuk ke wilayah-wilayah Parsi sampai ke India, ke Afghanistan, ke Asia Tengah, dan masuk ke wilayah Rom sampai ke Syam, masuk ke Turki, ke utara Afrika. Orang Islam telah berjaya menguasai negeri-negeri itu. Pada awalnya penduduk negeri itu masih kafir, macam-macam agama. Orang Iran agama Majusi, Afghanistan agama Buddha, macam-macam. Belah utara Afrika Kristian, Ortodok, Katolik, macam-macam mazhab, agama zaman dahulu Rom. Bila orang Islam masuk, mereka tengok baiknya Islam, menyebabkan mereka masuk Islam beramai-ramai. Islam menguasai negeri-negeri tersebut. Hari ini pula orang Islam kelahi sama sendiri, berlawang sama sendiri, berpecah antara satu sama lain, menyebabkan mereka menjadi lemah. Puncanya kerana meninggalkan asas ajaran Islam. Masing-masing kata mengaku Islam kuat doa lalu kuatnya, tapi kuat dalam perkara cabang, bukan dalam perkara asas. Kalau cabang berpecah lah, berbeza mazhab lah. Kalau asas mesti kita bersatu. Perkara cabang boleh berbeza, perkara asas tak boleh berbeza.
Perkara asas seperti wajibnya 2 kalimah syahadah, wajibnya semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, percaya pada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Ini tidak ada khilaf. Ini perkara asas. Bila pergi pada cabang, duduk balah bak cabang, kunung ada tak ada, talqin ada tak ada, ratik ada tak ada. Ini benda-benda cabang duduk balah pasal ini. Dan berkelahi pada mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab satu, bangsa-bangsa pula. Antara bangsa-bangsa dan puak-puak orang Islam. Berlawan di antara satu sama lain. Para Islam menyatukan Salmanul Farisi, Suhaib Rumi, Bilal Al-Habashi bersama dengan orang Islam. Bersatu. Dan orang Islam silih berganti menguasai dunia. Tuhan beri amaran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu orang-orang Arab berpaling daripada Islam, tak berjuang menegakkan Islam, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu dan mereka tidak seperti kamu. Bila orang Arab lemah dengan Islam, Allah Taala tukar orang Kurdis. Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin Islam membebaskan Baitul Maqdis, orang Kurdis, bukan orang Arab. Bila orang Kurdis sudah lemah, muncul orang Turki yang menubuhkan kerajaan Osmaniyah, orang Turki. Bila Turki lemah, jatuh kerajaan Islam. Sekarang tunggu bangsa mana yang paling kuat berpegang dengan Islam. Bangsa itulah yang akan menguasai dunia Islam. Bangsa mana? Puak mana yang betul-betul balik pada Islam. Jadi di mana tempat kita berpijak, di situlah kita kena balik pada Islam. Bersatu dengan Islam. Siapa yang dulu balik ke Islam sungguh-sungguh, dia akan menjadi kuat. Bangsa memimpin dunia. Siapa yang tak balik pada Islam, walaupun dia Arab sekalipun, tak jadi apa. Dalam dunia hari ini, kita dapati pengakuan di kalangan pendidik dan pemimpin masyarakat, di mana keadaan sekeliling dan alat-alat sepadan am yang dibaca di buku-buku, majalah dan akhbar. Begitu juga yang dilihat melalui penayangan filem memberi kesan pada akhlak. Bukan saja menjadi jahat, tapi juga menjadi kufur. Wallahu a'lam.